Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan juga sahabat saya akan menerangkan mengenai dakwah Islamnya. Nama saya Muhammad Zulaiman bin Darman dan juga sahabat saya Muhammad Firdaus bin Sanif. Pertama sekali kita ke pengenalan. Dakwah adalah satu perbuatan yang mana mengundang atau mengajak manusia lain ke arah jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zaman sekarang, sejurus dengan pembangunan teknologi, pelbagai cara yang membolehkan pendakwah-pendakwah sekarang dan serta memberikan kelebihan. Sebagai contoh, bagi pendakwah-pendakwah yang kurang kemampuan dari segi kewangan, contohnya, pendakwah tersebut boleh menggunakan social media sebagai platform untuk berdakwah melalui dunia maya seperti YouTube, Instagram dan sebagainya. Pendakwah boleh menggunakan pelbagai platform yang mereka inginkan untuk berdakwah selagi ia tidak melanggar syarat dan tidak lari dari sunnah Nabi SAW. Oleh itu, kami hari ini akan membentangkan mengenai dakwah Islamiyah itu sendiri. Pertama sekali, kita pergi ke ta'rif ilmu dakwah. Ta'rif pertama daripada segi lughah ataupun bahasa, satu kalimah Arab yang merupakan satu perkataan masdar yang berasal dari perkataan da'a yad'u da'watan yang memberi maksud seruan, panggilan atau undangan. Daripada segi istilahan pula, istilah menyampaikan tentang Islam kepada manusia, mengajarkan kepada mereka dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Ini adalah ta'rif ilmu dakwah. Seterusnya adalah ahmiyatud dakwah ataupun kepentingan dakwah. Yang pertama sekali adalah kepentingannya membenarkan apa yang benar, menyalahkan apa yang salah. Ini telah tertulis dalam surah Al-Anfal ayat ke-8 yang bermaksud supaya Allah menegakkan yang benar itu dan menghapuskan yang salah, iaitu kufur dan syirik. Sekalipun golongan kafir, musyrik yang berdosa itu tidak menyukainya. So, ini telah terbuktilah yang bahawa dakwah itu menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, bukan menghalalkan yang haram, kerana itu adalah perbuatan yang salah dari segi syarak dalam agama Islam. Seterusnya adalah yang kedua, mengeluarkan manusia daripada kesesatan kepada petunjuk, dari kegelapan kepada cahaya. Ini seiring dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ayat ke-56 yang bermaksud, sesungguhnya engkau, yakni wahai Muhammad, tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi supaya ia menerima Islam, tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang ada persediaan untuk mendapat hidayah petunjuk kepada memeluk Islam. Kita dapat tengok ni daripada ayat Al-Quran ni bahawa kita sebagai pendakwah bukan seorang yang menentukan orang tu kena masuk Islam ataupun tidak. Sebagai pendakwah cuma sebagai apa orang kata, perantaraan lah. Boleh dikatakan sebagai perantaraan, sebagai perantaraan lah. Kerana yang memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Bukan kita, bukan sesiapa. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi hidayah kepada manusia, kerana hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma boleh memberi kesedaran kepada mereka tentang apa yang mereka buat, apa yang sedang berlaku. Yang ketiga adalah kepentingan yang ketiga, membina peribadi Muslim yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai pendakwah ni, kita sebagai cuma yang memberi kesedaran lah, yang memberi kesedaran kepada manusia supaya mereka sedar dan ubah peribadi mereka. Ini telah tertulis dalam surah Al-An'am ayat ke-162. Maksud, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang memelihara mentadbir sekalian alam.
Kita dapat tengok dekat ayat Quran ni bahawa manusia ni tidak lain tidak bukan kena redakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena redha lah, kena serahkan diri hati semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana diri kita bukanlah milik kita, diri kita milik Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma jasad sahaja kita punya, tapi dalaman kita ataupun kita punya jiwa, hati semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena redha lah apa ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah telah rancangkan. Kerana perancangan Allah itu sentiasanya tepat dan juga paling apa orang kata, paling tepat lah. Seterusnya, athar dakwah ataupun kesan dakwah. Kesan yang pertama adalah mengetahui dengan jelas tujuan manusia diciptakan. Kita dapat lihat dengan poin pertama ini, dakwah itu dapat menerangkan apa tujuan manusia ni dekat dunia ni, apa dia punya matlamat sebenarnya. Kita boleh lihat dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56 yang bermaksud, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Ayat Al-Quran telah membuktikan bahawa kita lahir di dunia, kita hidup di dunia tidak lain tidak bukan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampingan tu itu adalah beribadat juga. Sebagai contoh, kita boleh jadikan pekerjaan kita sebagai satu ibadat. Sebelum pergi kerja, baca Al-Quran ke, ataupun dalam perjalanan pergi ke kerja tu boleh mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran ataupun sebagainya. Bersukan pun kita boleh jadikan ibadat. Sebagai contoh, kalau ada sekumpulan sedang main bola, boleh lakukan sesuatu yang bermanfaat, seperti sebelum main bola tu buatlah satu tazkirah ringkas ke, ataupun selepas bermain bola itu kita boleh buat tazkirah ringkas. Poin yang seterusnya adalah menuju kesejahteraan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kesan dakwah yang kedua, menuju kesejahteraan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-16, dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaannya. Dan dengannya, iaitu Al-Quran itu, Tuhan keluarkan mereka dari gelap gelita, yakni kufur, kepada cahaya iman yang terang benderang. Dengan izinnya dan dengannya juga Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Kita dapat lihat daripada maksud dalam ayat Al-Quran ni, bahawa Al-Quran itu sebagai kita punya petunjuk untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ayat Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah ataupun kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita membaca Al-Quran, itu bermakna kita sedang membaca kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Oleh itu, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan dikeluarkan daripada kekufuran, kejahilan kepada keimanan. Kerana Allah telah menjanjikan sesiapa yang membaca Al-Quran akan dibalas 10 kali ganda satu huruf. Sebagai contoh, alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. So kalau dah satu huruf 10 pahala, alif lam mim dah 30 pahala. Banyak tu. Jadi perbanyakkanlah membaca Al-Quran, kerana Al-Quran tu petunjuk. Poin seterusnya adalah mewujudkan negara yang diredai. Negara yang aman dan diredai Allah adalah negara yang menitik beratkan hukum, hakam dan syiar Islam dalam negara. Jadi sebagai seorang Muslim yang beriman, perlulah menyampaikan mesej-mesej yang menuju kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, agar negara tersebut insya-Allah mendapat redha Allah
terutamanya pemimpin negara tersebut yang menjadi ketua kepada sebuah negara perlu membawa dan memimpin negara ke arah keredaan Allah. Jadi sebagai seorang pemimpin, kita kenalah menjalankan tanggungjawab, kena amanah dengan tanggungjawab, kerana rakyat yang memilih telah memberi kepercayaan kepada kita seorang pemimpin untuk memimpin mereka ke arah jalan Allah, keredaan Allah. Seterusnya akan disambungkan oleh sahabat saya Firdaus bin Sanif. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya berkenaan dengan hukum dakwah. Hukum dakwah terbagi kepada dua, mengikut persepakatan ulama, iaitu fardu ain dan fardu kifayah. Untuk fardu ain, dalam hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma ra'yi minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman, rawahul Muslim. Maksudnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemah iman. Riwayat Muslim. Dalam hadis ni kita lihat pada man ra'yi minkum munkar. Siapa yang melihat kemungkaran. Ia tidak mengkhususkan kepada siapa-siapa. Ia merujuk kepada umum, maknanya kita semua. Siapa yang melihat kemungkaran. Tanggungjawab dakwah itu semua orang pun ada. Okey, kemudian fardu kifayah. Qala Allah Ta'ala fi surah At-Taubah, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Yang maksud, dan tidaklah betul dan elok orang-orang yang beriman keluar semuanya pergi berperang. Oleh itu, hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya yang keluar berjuang apabila orang-orang itu kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga dari melakukan larangan Allah. Okay, dalam ayat ini, lihat pada hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka. Yang mana tidak semua perlu untuk pergi berperang. Hanya ada yang tinggal sikit untuk mempelajari ilmu agama dan boleh mengajarkan kepada mereka-mereka yang berjuang, berjihad. Di sini adalah dalil pada fardu kifayah. Seterusnya berkenaan dengan rukun dakwah. Arkanul dakwah. Arkanul dakwah terbahagi kepada 4. Yang pertama maudhu', yang kedua da'i, yang ketiga mad'u, dan yang keempat asalib dan wasail dakwah. Untuk topik dakwah yang paling utama sekali adalah al-Islam. Al-Islam ini adalah yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya. Al-Islam ini juga seperti mana disebutkan yang dalam hadis Jibril alaihissalam. Hadis Jibril alaihissalam ni adalah hadis kedua dalam hadis 40 Imam Nawawi, ataupun disebut sebagai hadis iman dan Islam. Yang ketika itu Nabi duduk bersama sahabat, kemudian datang seorang lelaki pakai jubah putih. Hadis tu panjang. Dalam hadis tu Nabi ada bertanya kepada malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, khabarkan aku tentang Islam. Dan malaikat Jibril alaihissalam menjawab, Islam itu bahawa engkau naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, dan bahawa engkau mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan,
menunaikan haji ke Baitullah, iaitu Mekah, sekiranya engkau berkuasa mengerjakannya. Islam ini juga adalah jawapan yang benar dan tepat kepada persoalan yang selalu bermain dalam fikiran manusia sejak berada di muka bumi ini. Okay, sekiranya kita dicampakkan dalam satu pulau, tak ingat apa-apa, hilang ingatan. Pertama sekali kita akan fikir, dari mana aku datang? Apa tujuan aku ke pulau ini? Dan ke mana aku nak pergi lepas ni? Tiga-tiga soalan tu, Islam dapat menjawab dengan tepat. Okay. Kemudian, Islam ini juga adalah yang diturunkan kepada Rasulullah dari segi kepercayaan, akidah, akhlak, ibadah, muamalat, dan akhbarat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, seterusnya ad-da'iyah, ini pendakwah. Pendakwah ini yang dimaksudkan dengan pendakwah ialah seorang yang diamanahkan untuk menyampaikan seruan kembali kepada pencipta. Pendakwah itu mestilah seorang Muslim, tidak kira lelaki atau perempuan, asalkan dia telah balik serta berakal. Dan bagi apa yang diperlukan untuk pendakwah ni adalah yang pertama, kefahaman yang tepat. Maknanya dia faham akan sesuatu ilmu yang ingin disampaikan. Sekiranya kita tidak arif dengan sesuatu perkara, maka kita tak dapat hujah dengan betul ilmu yang disampaikan. Yang kedua adalah iman yang mendalam. Yang dimaksudkan dengan iman yang mendalam ni, sebagaimana dalam Al-Quran, Qul inna hudallahi wal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar. Maksudnya keyakinan dia dengan Allah tu tinggi. Okay. Yang ketiga adalah hubungan yang erat dengan Allah. Yang dimaksudkan hubungan erat dengan Allah ni, dia meletakkan segala kepercayaan kepada Allah, bahawa Allah lah yang mengatur, memberi rezeki dan sebagainya. Okay. Kemudian akhlak untuk pendakwah ini adalah akhlak Islamiah. Yang dimaksudkan dengan akhlak Islamiah ni adalah akhlak Nabi. Sebagaimana Nabi berakhlak, begitu jugalah seorang pendakwah itu perlu ada akhlak yang perlu ada dalam setiap pendakwah. Okay, kemudian mad'u ni adalah orang yang didakwa. Okay. Jadi mad'u ni adalah setiap manusia yang merupakan sasaran seruan kepada Allah. Tak kira Islam, kafir, Melayu ke, Cina ke, lelaki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke, menteri ke, orang kampung, negara besar atau negara kecil. Dia umum. Semua orang boleh jadi mad'u. Tapi untuk tingkatan keutamaan dakwah, yang pertama sekali adalah golongan pemimpin. Sebab apa? Sebab apabila pemimpin tu telah didakwah, maka rakyat-rakyat ni akan melihat pada pemimpin. Apabila pemimpin tu masuk Islam, rakyat itu akan ikut pemimpin tu masuk Islam. Kalau kita nak contoh macam sejarah kedatangan Islam di Malaysia. Kalau ulama-ulama dulu dia berdakwah, first kali dia dakwah dia pergi ke Sultan. Apabila Sultan masuk Islam, rakyat-rakyat akan cuba ikut. Rakyat ikut Sultan. Okay, tingkatan yang kedua adalah orang awam. Orang awam ni adalah kita sebut sebagai community atau public. Kenapa orang awam? Sebab orang awam ni dia mudah terikut, dia mudah terpengaruh. Bagi contoh, kalau kita jalan dekat macam dekat dataran. Kita jalan kat dataran. Kita jalan. Kat jalan tu tak ada halangan, tapi kita lompat. Nanti akan ada orang yang belakang, dia akan cuba melompat. Sebab dia terikut. Okay, yang kemudian golongan tiga adalah golongan munafik. Golongan munafik ni adalah orang yang tidak percaya dan dia buat-buat percaya. Dan ini adalah golongan seperti ini perlulah kita dakwah ni. Dan yang golongan keempat adalah golongan degil.
Golongan degil ni dia percaya akan iman Islam, dia percaya semua tu, tapi dia degil, dia tak nak terima. Itulah golongan-golongan yang degil. Dan seterusnya adalah asalib dakwah. Asalib dakwah ini terbahagi kepada 5. Yang pertama adalah uslub hikmah. Yang ini metod kebijaksanaan. Yang maknanya kalau nak berdakwah itu kenalah menggunakan kata-kata yang hikmah. Pendek, kalau untuk mudah fahamnya, pendek dan padat, jelas. Sebab sekarang ni ramai orang dia bercakap tapi banyak cakap kosong daripada banyak cakap isi. Okay, kemudian uslub mujadalah, metod penghujahan. Maknanya dalam dakwah itu mestilah disertakan dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti. Okay, kemudian uslub mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Sekiranya nak berdakwah itu perlulah diselitkan dengan nasihat yang baik. Ada orang kalau kita nasihat yang macam kita memaki dia, itu dia susah nak terima nasihat itu. Sebagaimana dalam surah An-Nahl, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wad'u ila sabili rabbik, maka berdakwahlah kepada jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah, wa mau'izatil hasanah, dan penghujahan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Maaf. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbik, maka berdakwahlah, serulah kepada jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah, wa mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan penghujahan yang baik. Okay, seterusnya uslub qudwah hasanah. Ini menggunakan contoh yang baik. Kalau kita nak berdakwah, kita perlu berikan contoh yang baik pada mereka. Sekiranya kita menegur satu perkara, tapi kita buat perkara yang berlawan dengan perkara itu, mungkin orang sekeliling akan susah nak terima. Tengok, dia ni tak buat, tapi tegur kita, tak buat lah gitu. Okay, kemudian ciri umum dalam metod pembawaan dakwah yang dimaksudkan di sini adalah yang pertama, fitriyah, naluri. Ini pendakwah itu perlu pandai untuk membuatkan pendengar-pendengar tu atau madu-madu tu tersentuh hati. Itu yang dimaksudkan dengan naluri, dapat menyentuh hati nurani, dapat menyentuh hati naluri. Yang kedua adalah kepelbagaian. Pendakwah itu perlulah mempunyai banyak cara untuk berdakwah. Macam kalau kita tengok lain orang, lain sifat dia. So maknanya mungkin ada ni yang kena tegur dengan cara ini, mungkin ada setengah orang kena tegur dengan cara ini, mungkin setengah orang kena tegur dengan cara ini. Itu yang dimaksudkan dengan kepelbagaian. Yang terakhir adalah evolusi. Dimaksudkan dengan evolusi ni, pendakwah itu kena berdakwah sesuai dengan, sejajar dengan peredaran zaman. Kalau kita tengok dengan zaman sekarang ni, zaman-zaman teknologi, zaman-zaman gadget, ini pendakwah itu kena pandai nak olah dakwah tu dalam zaman sekarang, guna media sosial dan sebagainya. Okay, kemudian wasail dakwah. Wasail dakwah ni bagi kepada 4 atau kaedah dakwah. Okay, yang pertama, memantabatkan syariah dalam kaedah dakwah. Ini dalam berdakwah tu perlu disertakan syariat Islamiah. Yang kedua adalah menyemai kaedah spiritual. Ini dapat untuk mendidik pendakwah itu untuk bersabar dalam berdakwah tu, dan berfikir untuk menjadikan pendakwah tu berfikir dengan lebih panjang. Okay, yang ketiga adalah menyemai kaedah materialisme. Untuk bagi pendakwah untuk pandai untuk menggunakan
apa yang ada di sekeliling kita. Macam saya sebut tadi, peredaran zaman sekarang ni zaman teknologi. Pada waktu boleh guna medium televisyen, radio, Instagram dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah ciri umum dalam kaedah pembawaan dakwah. Itu sama juga macam tadi, fitriyah, evolusi dan juga kepelbagaian. Okey. Baik, untuk kesimpulan pada slide ini, dakwah Islamiah ini amat dituntut dalam Islam sehingga dakwah ini menjadi satu tanggungjawab kepada seorang Muslim. Sikap amar ma'ruf nahi munkar perlulah kita terapkan dalam diri jika kita ingin membentuk sesuatu ummah yang kuat dan teguh. Sebab Muslim itu ibarat satu bongkar batu. Apabila bongkar batu tu kita susun, dia akan menjadi satu tembok dinding yang kuat. Manusia ni bab kafir atau Islam selalu terlupa dengan asas. Jadi kita kena ingatkan back to basic. Berulang-ulang kembali. Kalau ada yang ambil borak dalam perkara ini, maka banyaklah kemungkaran dapat kita cegah. Ada setengah orang dia kurang pendedahan tentang agama. Dan golongan-golongan seperti ini dan perlulah kita tegur kalau ada kesilapan dan kekurangan. Semoga yang disampaikan ni oleh kami ni sikit sebanyak dapat diambil perkongsiannya berkenaan dakwah dan disampaikan kepada masyarakat yang lain, insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.